Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiruddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri acara pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto dan Tuan Yang Terutama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang akan diadakan pada 20 Oktober 2024. Kali terakhir perjumpaan antara Kebawah Dulia Maha Mulia dengan Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto adalah semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada 5 September 2024 selaku Menteri Pertahanan dan Bakal Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini menandakan tempoh pentadbiran selama 5 tahun Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Tuan Yang Terutama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Sejak penubuhan hubungan diplomatik pada bulan Januari 1984, negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia menikmati jalinan persahabatan dan hubungan kerjasama dua hala yang erat dan mesra dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, buruh dan pertukaran rakyat. Kedua-dua negara juga bekerjasama rapat melalui kerjasama serantau dan antarabangsa termasuk ASEAN, APEC, OIC dan BIM Niaga. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah mengurusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bersabda menyarankan agar tulisan Jawi perlu terus diperkasa. Negara Brunei Darussalam, sabda Duli Yang Teramat Mulia, tidak ketinggalan dalam mengatur langkah dan ke arah memartabatkan seni penulisan khat atau kaligrafi Arab yang telah berkembang maju sejajar dengan perkembangan tamadun Islam. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis perasmian Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Timbalan Pengerusi 1 Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Yang Berhormat Pihin Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Menteri Halih Agama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof Menteri Halih Luar Negeri Kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaisah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Dalam sembah alu-aluan, pengerusi lembaga pengarah yayasan antara lain menyentuh mahrajan diadakan sebagai usaha penyebaran Islam melalui pengembangan ilmu seni Islam, khususnya penulisan kaligrafi Islam. Pendekatan usaha moden ini juga dapat memberikan sinergi dalam konteks ke arah mencapai matlamat pertama wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya melalui penguasaan penulisan khat. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mahmud Errol Kilic, Ketua Pengarah Pusat Penyelidikan Islam bagi Sejarah, Kesenian dan Kebudayaan Islam (IRSIKA) Republik Turki pula menekankan penghayatan akan lebih mendalam apabila sebuah karya khat diilhamkan oleh budaya berdasarkan keimanan.
Negara Sabda Duli Yang Teramat Mulia bukanlah menolak tulisan Rumi sebagai budaya universal, tetapi nisbah kepada orang Islam, maka Jawi adalah mustahak hidup dan diberi nafas selaras dengan tulisan Rumi. Oleh itu, saya berpendapat bahawa tulisan Jawi perlu terus diperkasa kerana ianya adalah merupakan salah satu khazanah Islam yang sangat bernilai. Ke arah ini, Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Paduka Ayahanda telah memulakan beberapa projek dan usaha yang memfokus kepada memberi dorongan dan bimbingan khususnya di kalangan anak-anak muda mengenai ilmu penulisan khat. Semoga dengan usaha murni ini dapatlah kita nanti melihat dan melahirkan pakar-pakar dari kalangan mereka yang mampu memartabatkan lagi kegemilangan seni penulisan khat di negara ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya dengan sukacita merasmikan Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024. Seniman muda dan beri peluang mereka berkarya serta berkolaborasi di peringkat serantau. Disebutkan secara tidak langsung dalam wahyu Dr. Abdul Rahman bin Hamzah yang dipertua Persatuan Seni Khat Kebangsaan Malaysia dalam ucap pertama menekankan membudayakan seni khat dalam masyarakat mempunyai banyak manfaat. Seni khat telah terbukti memainkan peranan yang penting dalam membawa perubahan kepada budaya dan cara hidup masyarakat Islam sepanjang zaman. Walaupun pengaruh budaya asing begitu dahsyat melanda umat Islam, namun usaha untuk menyeimbangkan dalam masa mempertahankan budaya seni warisan Islam itu masih perlu diteruskan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengundian hadiah kepada para pemenang pertandingan seni khat peringkat serantau Asia 2024 anjuran bersama IRSIKA dan Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Johan kategori Thulus Hafiz Sunduvak Namazire Hanlu dari Republik Turkiye. Pemenang kategori Nasakh pula Muhammad Mustafa dari Republik Indonesia. Muhammad Abdul Ghaffar juga dari Republik Indonesia memenangi kategori Khat Diwani. Kategori Khat Diwani jadi dimenangi oleh Permadi Mulyani Utama dari Republik Indonesia. Johan setiap kategori menerima wang tunai $1,500 Amerika. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan mengurniakan cenderahati kepada Ketua Pengarah IRSIKA dan Dipertua Persatuan Seni Khat Kebangsaan Malaysia serta juri-juri pertandingan. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pameran Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa mengetengahkan koleksi karya kaligrafi bagi memartabatkan tulisan Jawi, khususnya seni kaligrafi Islam. Diadakan buat julung kalinya, Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa dianjurkan sempena penubuhan yayasan ke-32 tahun. Anugerah Puteri Mahacakri PMCA diberikan kepada para guru yang cemerlang dari negara ASEAN dan Timur Leste yang memberi sumbangan signifikan kepada pendidikan di negara masing-masing. Forum PMCA ke-5 yang berlangsung di Bangkok, Thailand dirasmikan oleh Her Royal Highness Princess Mahacakri Serindon. Ia disiarkan secara maya di Kedutaan Diraja Thailand di negara ini. Hadir Puan Yang Terutama bersarakan Channel Lai Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Pada majlis ini, Awang Muhammad Amir Irwan bin Haji Mohsin, penerima anugerah PMCA 2023,
menyampaikan laporan dan impak usaha dalam pendidikan di negara ini. Anugerah juga bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang terpinggir di rantau ini. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, Unit Kaunseling dan Pelbagai Keperluan Pembelajaran Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saratul Bolkiah dan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan forum Anxiety Hold the Storm. Hadir Dayang Hajah Maudina binti Haji Abdul Hamid, penolong Naib Chancellor UBD. Forum diharap dapat mengurangkan stigma tentang keresahan dan menjadikan isu itu dibincangkan secara terbuka dalam kalangan masyarakat. Panel terdiri daripada para pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kesihatan. Bengkel kesempurnaan sembahyang sempena sebutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara berakhir dengan penyampaian sijil dan penghargaan. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bengkel antara lain bertujuan menghalusi tata cara berwudu dan sembahyang ketika bermusafir. 54 pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama menyertainya. Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa diteruskan dengan pembentangan kaligrafi dan iluminasi oleh pembentang luar negara. Acara diadakan di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Tuan Ifda Luddin Kilij, pakar kaligrafi, antara lain menyentuh kewujudan kaligrafi sejak zaman Rasulullah SAW. Penggunaan warna juga memainkan peranan penting dalam kaligrafi. Manakala Tuan Nejati Sanjak Tutan, pakar iluminasi, menjelaskan mengenai hatai motif. Aşırı stilizasyonundan sonra, yani tahbir diyoruz biz buna Arapça, bu üsluba. Sementara itu, bengkel iluminasi dan kaligrafi daripada pakar penulis khat antarabangsa sempena Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa mengetengahkan karya seni bercorak bunga yang terdapat dalam manuskrip seni Islam. Bengkel iluminasi karya tersebut diilhamkan dari alam semula jari yang membentuk visual motif dengan menggunakan medium seperti berus, kertas lukisan dan kanvas. Bengkel kaligrafi mengongsikan teknik, gaya dan aplikasi penulisan khat Jawi. Bengkel yang dianjurkan antara lain bertujuan untuk meningkatkan kreativiti serta kualiti karya kesenian Islam. Minat yang mendalam, kesabaran yang tinggi dan konsisten antara ciri penting dalam menghasilkan kaligrafi yang berkualiti. Para pemenang pertandingan seni khat peringkat serantau Asia 2024 mengongsikan aspek yang dapat membantu mengembangkan ilmu seni khat. Itu memang tidak bisa dipelajari secara instan. Jadi kalau dari pengalaman saya itu memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian butuh konsistensi terus-menerus. Supaya tulisan itu bisa bagus, ya nomor satu harus banyak-banyak latihan. Jangan bosan-bosan, itu nomor satu. Terus kita juga harus ada pembimbing, guru. Alat yang kita pakai memang dari dulu ahar paper yang paling disukai oleh peminat kaligrafi klasik. Untuk tintanya itu kita memakai tinta Jepang. Dua lelaki warga tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait dan didapati bersalah di bawah Perintah Eksais 2006 kerana memiliki barang tegahan kastam. Muhammad Khairul Syarul bin Abdullah, 30 tahun, mengaku bersalah atas dua pertuduhan, iaitu memiliki 335 kartun rokok pelbagai jenis dan 720 tin minuman keras pelbagai jenis. Bagi tuduhan pertama, tertuduh dihukum denda sebanyak RM270,000 atau 26 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda tersebut. Bagi tuduhan kedua, tertuduh dihukum denda
sebanyak RM11,500 atau 10 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Manakala Asnawi bin Pungut, 34 tahun, didapati memiliki dan membawa masuk 156 vape pod pelbagai jenis dan 1 botol jus vape tanpa kebenaran yang sah. Dia dihukum denda RM20,000 atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang yang terlibat dirampas bagi tujuan dimusnahkan, manakala sebuah kenderaan dan sebuah unit telefon bimbit terlibat dikembalikan. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah telah menerima aduan mengenai berus jenis lint remover yang dikhawatiri diperbuat daripada bulu khinzir. Hasil analisis Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati berus tersebut disahkan positif diperbuat daripada bulu khinzir. Sehubungan itu, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, para pemilik dan pengurus premis perniagaan dinasihatkan untuk mengasingkan berus tersebut serta-merta dari tempat penjualan kepada orang awam. Para pengguna beragama Islam di negara ini adalah disyarat untuk tidak membeli dan menggunakan berus tersebut. Semua pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini juga diingatkan supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang dijual dan memastikan produk halal tidak bercampur dengan produk yang tidak halal.